Okey, baiklah, kita akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu dasar pendudukan Jepun ke atas gerakan mencapai kemerdekaan. Okey, seperti yang kamu tahu, Jepun ini dia dikenali sebagai negara matahari terbit. Okey, kenapa dia dikenali sebagai negara matahari terbit? Sesuai dengan dia punya kedudukan geografi. Okey, jadi pada tahun 1868, kerajaan Meiji telah membawa pemodenan kepada negara Jepun. Okey, jadi bila Jepun ini dia hendak memperjuang ke arah pemodenan dan dia hendak lebih maju, tetapi dia mengalami beberapa masalah. Okey, masalah dia adalah seperti kurangnya kawasan pertanian dan bahan mentah. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ini, Jepun ini dia menakluki negara-negara lain untuk tujuan mendapatkan bahan mentah tadi. Jadi antara negara yang telah ditakluki Jepun adalah seperti Manchuria, China, Indochina, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, jadi pentadbiran Jepun memerintah adalah selama 3,5 tahun, iaitu bermula daripada 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945. Jadi tahun pentadbiran Jepun ini kamu kena ingat, iaitu selama 3,5 tahun. Okey, seterusnya, apa dia dasar politik yang telah diperkenalkan oleh Jepun? Okey, yang pertama, sistem pentadbiran bercorak ketenteraan. Selama pentadbiran Jepun memerintah Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, corak pentadbirannya adalah bercorak ketenteraan, di mana kuasa tertinggi pemerintahan Jepun di Tanah Melayu terletak pada Jeneral Jepun. Manakala negeri-negeri Melayu pula diketuai oleh seorang Governor ataupun dipanggil sebagai Mayor. Manakala di Sabah dan Sarawak pula sama juga, sistem pentadbiran Jepun juga bercorak ketenteraan. Pentadbiran Sabah, Sarawak dan Brunei ini pula, dia disatukan di bawah satu unit pentadbiran yang dipanggil sebagai Borneo Utara. Jadi kuasa tertinggi dalam pentadbiran Governor General yang berpusat di Kuching. Okey, jadi di Sabah dan Sarawak, kuasa tertinggi ada pada Governor General. Okey, yang kedua, penglibatan orang Melayu dalam pentadbiran. Okey, masalah Jepun ini dalam bidang pentadbiran adalah mereka mengalami masalah kekurangan pegawai awam. Jadi macam mana mereka nak atasi masalah tersebut? Mereka telah mendirikan Kaukurenjo, iaitu sekolah latihan kepimpinan, di mana pelatih itu dia akan diberi jawatan dalam perkhidmatan awam bila mereka telah tamat latihan di sekolah tersebut. Okey, sebagai contoh, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman dia telah dilantik sebagai pegawai daerah di Hulu Perak, manakala Ibrahim Yaakob dilantik sebagai Lieutenant Colonel untuk mengetuai pasukan pembela tanah air. Okey, itu adalah penglibatan orang Melayu dalam pentadbiran. Okey, dasar yang seterusnya adalah dasar menggalakkan pergerakan nasionalisme Melayu. Sebaik saja Jepun menawan Tanah Melayu, Jepun memberikan sokongan kepada KMM, iaitu Kesatuan Melayu Muda melalui pimpinan Ibrahim Yaakob. Jadi Jepun juga telah menubuhkan peta, iaitu pasukan sukarela yang dikenali sebagai Gyugun di bawah pimpinan Ibrahim Yaakob. Jadi untuk menggalakkan lagi pergerakan nasionalisme Melayu ini, Jepun memberi bantuan kewangan kepada para nasionalis Melayu melalui KMM tadi. Okey, seterusnya kita tengok
Yang keempat, dasar berbeza-beza terhadap kaum di tanah Melayu. Jadi Jepun ini dia telah mengamalkan dasar yang berbeza-beza terhadap setiap kaum. Contohnya, untuk mendapatkan sokongan orang Melayu, Jepun dia akan layan orang Melayu dengan baik sebab dia nak dapatkan sokongan orang Melayu supaya dia boleh meneruskan pemerintahan dia. Jadi bagaimana nak dapatkan sokongan orang Melayu ni tadi? Jadi orang Melayu dia akan diberi jawatan tinggi dalam pentadbiran Jepun. Okey, manakala orang India, apa pula nasib orang India? Orang India ini dia dilayan dengan memuaskan kerana Jepun mengharapkan sokongan dan kerjasama orang India dalam rancangan menguasai India. Bagaimana pula dengan nasib orang Cina? Orang Cina ini pula Jepun telah bertindak kasar terhadap mereka dan Jepun melakukan pembunuhan beramai-ramai dan sangat zalim terhadap orang Cina. Okey, kenapa Jepun layan Cina sangat teruk? Okey, ini disebabkan permusuhan di antara Jepun dengan Cina. Okey, waktu itu berlaku peperangan di antara Jepun dan Cina. Jadi orang Jepun ini dia sangat-sangat tidak suka dengan orang Cina. Okey, seterusnya apa dia dasar ekonomi yang telah diamalkan oleh pentadbiran Jepun? Okey, dasar sistem ekonomi kawalan. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kenapa Jepun menyerang negara kita. Okay, sebab dia sangat perlukan sumber-sumber alam untuk industri Jepun. Jadi sistem ekonomi beras ini dia telah ditukar kepada sistem ekonomi kawalan. Maksud dia beras itu di bawah kawalan. Perniagaan dan perdagangan dalam negeri juga dikuasai oleh pihak Jepun. Contohnya perusahaan getah dan kayu balak tidak dapat diteruskan di Sabah. Okey, seterusnya dasar sistem permit. Jepun memperkenalkan sistem permit untuk mengawal semua jenis perdagangan dan pengangkutan. Dengan permit khas, beberapa barangan utama dikawal dengan ketat. Okey, oleh sebab pengeluaran barangan makanan seperti beras tidak mencukupi, jadi Jepun dia telah memperkenalkan catuan beras. Jadi penduduk ini dia hendak dapatkan beras, dia perlu dapatkan kupon dahulu daripada pejabat kawalan, kemudian baru boleh tukar dengan beras dan cuma 2 gantang beras sahaja untuk sebulan. Itu adalah dasar sistem permit. Okey, yang ketujuh, dasar pengenalan mata wang pokok pisang. Yang ini Cikgu rasa kamu dah tahu tentang mata wang pokok pisang. Jadi Jepun ini dia telah memperkenal dan mencetak mata wang baru untuk menambah penggunaan mata wang yang berimejkan negara Jepun. Bagaimanapun, mata wang ini tidak bernilai di pasaran antarabangsa dan cuma digunakan di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sahaja. Okey, itu. Dan seterusnya kita teruskan dengan dasar sosial. Okey, dasar sosial kerajaan Jepun pula. Okey, dasar rancangan penjepunan. Okey, Jepun dia berazam untuk menghapuskan pengaruh barat dan dia hendak memperkenalkan budaya Jepun kepada masyarakat di tanah Melayu. Okay, jadi matlamat ini dicapai melalui pelaksanaan rancangan penjepunan, iaitu ketaatan kepada Maharaja Jepun, wajib untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepun. Okay, manakala bahasa Jepun ini pula dijadikan sebagai bahasa pengantar, bahasa perhubungan untuk semua urusan lain. Okay, untuk naik pangkat dalam perkhidmatan kerajaan Jepun di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, okay, syarat utama adalah mesti lulus bahasa Jepun. Okay, itu adalah rancangan penjepunan. Okay, sekarang kita tengok dasar pendidikan Jepun. Okay, Jepun juga memperkenalkan sistem pendidikan untuk menjepunkan masyarakat tempatan. Okay, fokus utama sistem pendidikan Jepun adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Maharaja
Jepun. Jadi setiap pagi di sekolah murid-murid wajib untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepun. Manakala bahasa Jepun itu dijadikan bahasa pengantar dan buku-buku teks dalam bahasa Jepun semua diterbitkan. Manakala sekolah Cina pula, dia ditutup kerana mengamalkan dasar anti Cina. Itu adalah serba sedikit tentang dasar pendidikan Jepun. Dasar sosial seterusnya adalah dasar menindas terhadap kaum Cina. Jepun ini dia mengamalkan dasar berbaik dengan orang Melayu dan India, tetapi dia sangat tidak suka dengan orang Cina. Jadi dia telah menindas orang Cina. Jepun dia berbaik dengan orang Melayu sebab dia hendak mendapatkan sokongan orang Melayu. Jadi macam mana dia nak ambil sokongan daripada orang Melayu? Jadi orang Melayu dia akan ambil berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Orang Cina ini pula, dasar menindas orang Cina ini disebabkan perasaan membalas dendam ke atas orang Cina yang menyumbang sokongan kewangan dan peralatan perang kepada Cina semasa perang Cina-Jepun. Ini yang menyebabkan Jepun sangat tidak suka dengan Cina disebabkan perang Cina-Jepun pada tahun 1937. Jadi beribu-ribu orang Cina dan India kehilangan nyawa semasa bekerja dalam buruh paksa pembinaan projek membina jalan kereta api maut di sempadan Thailand dan Burma. Jadi semasa pemerintahan Jepun ini orang Cina dia sangat ditindas di mana mereka dijadikan sebagai buruh paksa. Itu adalah dasar sosial Jepun. Sekarang kita tengok apa dia kesan pendudukan Jepun ke atas gerakan mencapai kemerdekaan. Kesan yang pertama yang boleh kita lihat adalah kesan sistem pentadbiran tentera Jepun. Jadi pendudukan Jepun di tanah Melayu ini dia telah membangkitkan kesedaran kebangsaan. Ini boleh dilihat dalam kes penentangan orang Melayu terhadap pengisytiharaan Malayan Union dan gerakan anti penyerahan Sarawak. Jadi orang Melayu ini sedar bahawa Sultan mereka kehilangan kuasa sama seperti zaman British dahulu. Mereka sedar Jepun ini hanya memperalat Sultan untuk kepentingan mereka sendiri. Jepun dia masih mengekalkan institusi Kesultanan Melayu tetapi Sultan hanya sebagai ketua agama dan adat istiadat Melayu sahaja dan bukannya pemerintah negeri. Ini sama saja dengan kerajaan British dulu. Jadi orang Melayu sedar Jepun ini dia telah mungkir janji untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah air apabila Jepun menyerahkan 4 negeri Melayu Utara kepada Thailand. Seterusnya kita tengok kesan penglibatan orang Melayu dalam pentadbiran. Jadi pengalaman dalam pentadbiran yang telah diterima orang Melayu telah memberi mereka keyakinan dan menyedarkan mereka bahawa orang Melayu mampu untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Orang Melayu sedar bahawa semua bentuk penjajahan tidak memberi sebarang manfaat kepada mereka. Maruah, mereka sedar bahawa British tidak boleh diharapkan dalam melindungi tanah air mereka. Jadi maruah dan imej British sebagai kuasa terunggur hilang apabila British kalah kepada tentera Jepun dalam masa yang singkat. Seterusnya kesan pergerakan nasionalisme Melayu. Untuk kesan daripada pergerakan nasionalisme ini kita boleh lihat daripada pembebasan para nasionalis seperti Ibrahim Yaakob yang membolehkan perjuangan nasionalisme diteruskan. Ibrahim Yaakob ini dia telah mendapat bantuan kewangan Jepun untuk membeli akhbar Wakhtar Malaya bagi menyalurkan mesej nasionalisme, membangunkan kesedaran politik dan alat propaganda anti-British. KMM juga telah bekerjasama dengan gerakan anti-Jepun untuk membentuk organisasi bawah tanah. KMM ini dia berjaya memperalat Jepun untuk tujuan nasionalisnya.
Okey, seterusnya kesan dasar berbeza-beza terhadap kaum di tanah Melayu. Okey, dasar berbeza-beza tadi macam yang cikgu cakap, layanan kepada kaum Melayu lain, India lain, Cina lain. Jadi apa kesannya adalah membangkitkan semangat kebangsaan yang mempunyai haluan berbeza mengikut kaum dan berpaksi kepada negara asal, di mana orang India ini dia lebih cenderung untuk menyokong perjuangan kemerdekaan di negara India. Orang Cina ini pula dia bersikap anti Jepun dan berjuang mempertahankan negara Cina daripada pencerobohan Jepun. Akibat dasar menindas terhadap orang Cina, ramai orang Cina melarikan diri ke dalam hutan dan menganggotai Parti Komunis Malaya. Jadi PKM ini adalah parti yang sangat popular kepada orang Cina sebab parti itu dianggap sebagai pelindung mereka semasa penindasan Jepun. Okey, kesan dasar ekonomi pula. Okey, ekonomi kita tahu zaman pendudukan Jepun, ekonomi kawalan itu dia menyebabkan ekonomi taraf hidup rakyat merosot sangat teruk. Ekonomi tanah Melayu yang selama ini bergantung kepada bijih, timah dan getah mengalami kemerosotan. Ini disebabkan pengeluaran berkurangan, disebabkan peperangan dan sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Jepun. Okay, selain daripada itu, akibat pencetakan wang kertas Jepun tadi, wang kertas pokok pisang itu tadi, yang tidak terkawal dan kekurangan barangan pengguna, tanah Melayu telah mengalami inflasi. Okay, perusahaan tempatan diambil alih oleh syarikat besar Jepun seperti Mitsubishi menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Okay, selain daripada itu, program Grow Your Own Food, Crops and Vegetable telah mencerobohi kawasan tanah simpanan Melayu. Itu adalah kesan pendudukan Jepun dari segi dasar ekonomi. Okay, kesan dasar sosial. Dasar penjepunan dan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Jepun menimbulkan kebencian dan kemarahan penduduk tempatan. Okay, jadi sistem pendidikan Jepun ini dia telah menyemai sifat kerajinan dalam kalangan belia terutama orang Melayu. Penduduk tempatan dipaksa menjadi lebih rajin dan kreatif. Okay, bila berlaku keadaan situasi kekurangan bahan keperluan, okay, macam mana mereka menjadi kreatif? Mereka telah mencipta kain daripada benang nanas dan bahan api daripada susu getah. Okay, seterusnya, penduduk tanah Melayu hidup sengsara dan menderita di bawah pemerintahan Jepun. Mereka telah ditindas dan diseksa oleh Kempetai. Orang Cina yang diseksa melarikan diri ke pinggir hutan untuk mengelakkan kekejaman. Manakala orang India ini ramai dijadikan buruh paksa dan dihantar ke sempadan Thailand Burma untuk bina jalan kereta api. Ramai yang mati disebabkan kekurangan makanan dan wabak penyakit. Selain daripada itu, tentera Jepun ini dia sangat kejam. Ubat pun dirampas. Okey, Jepun ini, tindakan Jepun mengambil orang Melayu sebagai polis dan tentera untuk menentang MPAJA menambahkan lagi pemusuhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk bab ini. Cikgu harap kamu boleh baca semula, fahamkan dan tolong ingat. Okey? Terima kasih semua.